Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, kita sudah habis bab 1. Okay, so jadi hari ini cikgu akan ajar bab 2, belan dan dongakan ya. So kita akan tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, kalau kamu tengok di sini, kita akan belajar yang pertama 2.1 unjuran ortogon. Okay, kamu kena ingat apa itu unjuran ortogon. Okay, kita akan tengoklah nanti ya. Okay, yang pertama di sini ialah melukis unjuran ortogon. Okay, melukis unjuran ortogon. So sebelum yang kita tengok apa itu unjuran ortogon, kita akan belajar satu perkara di sini, yaitu sata. Okay, sata ialah permukaan rata. Contoh kalau kamu tengok sini buku ni, kertas ni kan, ni rata lah. So ini rata permukaan ini. So ini kita panggil sata. Sata kan, sata. Okay, so jadi permukaan rata pada suatu objek. Itu kita panggil sata lah ya. Okay, terdapat 3 jenis sata, iaitu sata mengufuk, sata mencancang dan sata condong. So ada 3 jenis, kan ingatlah. Okay, sata mengufuk, bila kamu tengok gambar raja ini, mengufuk BC, mana BC DE. So mengufuk itu yang rata nih, yang di bawah ni lah ya, ini bawah. Okay. Mencancang tu maknanya menegak begini. Kalau menegak maknanya yang inilah B C mana ABC. Oh ni bentuk segitiga ni. Okay, dia menegak kan? Kita sata menegak. DEF menegak ini. Lepas tu ABEF. So yang ni ya. So yang itu dia menegak begini. Yang ini bentuk segitiga di sini tegak, sini tegak. So bila kamu tengok, so yang terakhir sata condong. Sata condong ini yang ni lah, bentuk di sini ni kan. Ni sata condong. ACDF. Kan? Okey, apa lagi di sini maklumat dia bagi sini. Sfera tidak mempunyai sata. Kena ingat, sfera tu macam bola. Kalau kamu tengok bola, itu tidak mempunyai sata kerana dia bentuk bulat begitu kan. Macam ni kan. So jadi yang itu tidak mempunyai sata kerana permukaannya melengkung. Ya. So permukaan yang melengkung, so itu kita tidak kira, kita tidak boleh anggap, kita tidak boleh jadikan dia nanti image dia tidak ada sata ortogon ataupun unjuran ortogon, sebab dia tidak mempunyai sata. Ya, sata itu ialah permukaan rata, kena ingat ya. Kamu kena ingat. Okey, lepas tu yang kedua normal. Apa tu normal? Normal kepada sata tu dia, kalau kamu tengok sini, ialah dia satu garis lah ya. Garis normal tu ialah dia berserenjang dengan sata kan. Okey, kamu tengok sini. Normal kepada suatu sata ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada sata tersebut. Kalau kamu tengok sini warna hijau ni sata. So jadi yang anak panah ni, inilah kita panggil normal. Normal dia. Ini normal. Yang ini sata. So dia berserenjang. Ada satu garis, ni satu garis lurus, dia berserenjang. So yang anak panah ni itulah normal. Normal. Okey. Kalau kamu tengok di sini lagi satu contoh, ni kan. Sata dia menegak, ataupun kita ni sata mencancang ya. Ini sata mengufuk. Okey, ini sata mencancang. So satu garis begini, then dia ada anak panah. So yang inilah kita panggil garis normal ya, garis normal bagi sata unjuran itulah, bagi sata tu ya. Okey, kalau kamu tengok satu lagi contoh, kita tengok contoh di sini. Raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat RSTU. Nyatakan sata kepada garis normal berikut. Nyatakan sata kepada garis normal berikut. Sata TIO. Mana TIO? Nyatakan sata. Okay. Sata untuk
kepada garis normal berikut. TIO. So dia punya ni PST. So maknanya kalau ini, so kita punya ni di sinilah. Ini garis PST QRU. So ini dengan tepat. Nyatakan SATA. Demo SATA. SATA tu yang TIO ni, TIO ni ialah garis normal. TIO ialah garis normal. So kalau kamu tengok di sini, yang ni normal. Ni normal, kan normal. TIO kalau kamu tengok di sini, TIO itu ialah normal. So jadi dia berserenjang. Kalau berserenjang, SATA dia yang bentuk segitiga ni. Bentuk segitiga ni, ini kita panggil SATA. So yang ini cikgu cakap tadi, ini SATA. So garis normal tu dia berserenjang. So bila TIO itu ialah normal, so yang berserenjang dia ialah yang inilah, yang segitiga ni, SATA ni. So sama juga dengan QRU. So SATA yang ini adalah berserenjang dengan garis normal yang ini. So ada dua lah, ya, ada dua jawapan. Kita tengok lagi PT. Mana PT? So dia di sini. So SATA dia yang inilah, yang ni, yang dia minta ni. Ni RSTU. SATA yang ini dia berserenjang dengan yang garis PT ni. Kalau RU, mana RU? RU. Ini. So yang mana SATA dia? Yang inilah. Kalau kamu nampak dia berserenjang, so yang inilah garis dia. Kan? PQUT. So SATA yang inilah, ya. Kalau kita menegak dia mencancang, kan? Mencancang. Harap boleh faham yang itu. Senang saja, kan? Seterusnya. Contoh 2. Raja menunjukkan gabungan dua buah prisma. Ni gabungan dua prisma, dia akan jadi bentuk segi empat di sini, ya. Membentuk sebuah kuboid. Kuboid ni segi empat tepat tapi dalam bentuk 3D lah, ya. ABCD dan EFGH ialah keratan rentas kuboid. Yang ni keratan rentas ni, ya. ABCD, ini keratan rentas. Yang berwarna ni, ya, warna kuning. Nyatakan normal kepada SATA. Normal. Sekarang yang dia bagi yang ini ialah SATA. ABGH. So kita tengok di sini dia suruh nyatakan banyak lah, ya, sebenarnya yang menegak ni, ya. Yang ini normal, yang ini normal. Sebab SATA tu yang di belakang ni, ya, yang di belakang warna putih ni, itu SATA bentuk contoh kertas lah, kan, segi empat begitu. ABG ni, so normal dia banyak ni. AD, BC, HE, apa lagi, EGF, ataupun FG. Itulah, terbalik pun tak ada masalah, ya. EH, FG, CB, DA. Dekat sini, kan, boleh juga. So yang penting dia berserenjang, bergaris serenjang lah dengan yang SATA di belakang ni, ya. So ada 4. Dia punya normal. So yang B ni AD, mana AD, E, ADE. Ini pula yang garis SATA mencancang yang di tepi ni lah, ya. Yang di tepi ni, dia bentuk yang ni lah, ADEH ni. So ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu jawapan dia di sini. Kalau kamu tengok FE, mana FE? Ni FE. FE, GH, yang di atas ni CD, BA. So tengok ni. So itu garis normal, garis normal. Bila kamu sudah nampak, boleh faham lah, ya. Lagi apa lagi ni minta? BD, EG. So yang ini. So kalau itu ini ada, ini sebenarnya ada banyak juga ni garis. Demo yang AC. Garis yang ni di sini, di tengah-tengah dia, ya. Di tengah-tengah. Sebab kalau yang ini bukan, ya. So AC dengan HF, ya.
HF. Okay. So jadi unjuran ortogon. Sinilah baru kita masuk unjuran ortogon. Di sini ialah image yang terbentuk pada suatu sata. Okay. Apabila unjuran garis daripada objek berserenjang dengan sata tersebut. Kalau kamu tengok di sini dia ada 3 ya, contoh sini. Kalau garis lurus, ini contoh garis. Ini objek. Bila kamu letak torchlight lah, contoh torchlight kan dia cahaya begitu. So kamu akan nampak sini bayang-bayang di sini. So bayang-bayang inilah kita panggil unjuran ortogon. Itu je ya cikgu boleh bagi inilah perumpamaan. Kamu ada torchlight, okay, torchlight. Lepas tu kamu pancarkan cahaya. Lepas tu kamu akan tengok di sata yang ini, sata mencancang ni, ada satu kertas lah kan. Kamu tengok ada satu image yang terbentuk. So image yang terbentuk apabila kamu letak cahaya, so itulah inilah yang terbentuk adalah unjuran ortogon tu ialah image bagi objek yang di sini, yang di depan ni lah. Begitu ya. Senang je kan? Unjuran ortogon, image yang terbentuk ni. Kalau kamu baca di sini, image yang terbentuk pada suatu sata apabila unjuran garis daripada objek berserenjang. Objek berserenjang, ini objek berserenjang kan? So garis normal dia berserenjang dengan yang unjuran ortogon ni pada sata tersebut. Okey. Yang kedua, 2 dimensi. 2D lah, 2 dimensi kan. Bentuk segitiga ni. So yang terbentuk pun bentuk segitiga juga. Bentuk segitiga juga. So yang bentuk warna hijau ni, bentuk segitiga yang terbentuk ni, inilah nama dia unjuran ortogon. Sini kita nampak daripada sini. Kalau kita nampak daripada sini, kita nampak. So ni segitiga. So ada image dia terbentuk di sini. So ada garis-garis ni. So garis-garis ni lah kita panggil normal. So hari ni kita belajar konsep sahaja ya. So nanti next minggu depan baru kita akan belajar melukis. Cikgu akan tunjuklah lukisan tu ya. Senang saja lukisan tu. Okey, so seterusnya 3 dimensi. Kalau 3 dimensi bentuk begini, segi 4 ni. Kalau kamu tengok daripada sini, kalau kamu tengok ataupun letak torchlight, lepas tu ada cahaya, so dia akan terbentuk di sini. Terbentuk daripada sinilah, dia ikut garis lurus ni. Garis, satu garis, satu garis, satu garis. So inilah unjuran ortogon warna hijau ni ya. Warna hijau ialah unjuran ortogon. Okey. So dia bentuk segitiga. So bila yang kalau contoh macam ini pula, so yang ini, so kalau kamu tengok dari atas sini, so yang inilah yang akan terbentuk daripada objek ini. So yang ini akan terbentuk unjuran ortogon. Bentuk segi 4 juga, sama yang di atas ni. Bentuk dia. Okey, itulah unjuran ortogon. Okey, kalau kita tengok contoh yang seterusnya, tentukan sama ada setiap unjuran berikut adalah unjuran ortogon bagi objek yang diberi. Okey. Ini bentuk sata kan? Dia mesti sata. Sata ni permukaan rata ya. Tengok permukaan di sini rata, maknanya dia akan menghasilkan unjuran ortogon ya. Sebab di sini soalan dia, tentukan sama ada setiap unjuran berikut ialah unjuran ortogon. Kalau yang A ni ialah iya, sebab dia permukaan rata ya. Okey. Yang ini pula ini pun permukaan rata. Yang ni pun permukaan rata. Kalau kamu tengok sini, so dia akan terbentuk 2 lah. Sini image dia ya. Sini ni sama juga ni. So ini ya. So inilah unjuran ortogon. Bila kamu tengok yang ini, ini permukaan melengkung. Permukaan melengkung, cikgu sudah bagi tahu, dia tidak akan terhasil bentuk unjuran ortogon sebab dia permukaan sfera kan. Permukaan sfera tidak kita namakan sebagai sata. Sebab sata itu permukaan rata. Tapi kalau permukaan melengkung, so itu tidak terbentuklah unjuran ortogon ya. Jawapan dia bukan ya sini. Bukan, sebab kerana garis yang diunjurkan daripada objek kepada sata bukan normal. Bukan normal lah. Sini bukan normal ni. Kalau normal dia ke sini. Normal ni garis lurus. Dah normal. Inilah garis normal yang lurus ni, yang menegak ni, itu garis normal. Okey. So nanti kamu boleh buat uji diri satu ya. Okey. Soalan dia yang ini kamu buatlah sendiri ya.
Okey, seterusnya. Okey. Belum. Sekejap. Okey. Seterusnya contoh 4 di sini. Kalau kamu boleh nampak di sini. Okey, sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Kalau kamu tengok di sini, ni kalau kamu tengok di sini bentuk dia begini kan. Ni tengok bentuk. Ini rata ini menegak yang di sini. So ini condong. Ini condong. So kalau kamu tengok daripada Z, daripada atas ni, tengok daripada atas, apa yang terbentuk ialah yang segi 4 yang atas ni dengan yang condong ini. Condong tapi dia bentuk rata lah nanti jadi rata untuk dia punya unjuran ortogon dia ya. Okey, dia ikut ukuran dia ni ya. Ada ni kalau 3 cm, 3 cm juga di sini. Kalau panjang dia di sini 5 cm, okey untuk FE ni 5 cm, so dia 5 cm juga ya. Ikut dia punya panjang dia. Dia tengok mana di situ ya, arah Z ya. So jadi warna ungu ini, warna ungu. Mana sudah? Okey. Kalau kamu tengok di sini, ni kita tengok daripada Z ya. So jadi permukaan rata ini ya dengan yang ni condong. So dia akan terbentuk unjuran ortogon ya, warna ungu ni, warna ungu. So dia jadi beginilah. Nanti dalam 2.2 baru kita akan melukis lah ya. Cikgu tunjuk lukisan dia. Cuma di sini cikgu tunjuk yang dalam buku teks ni lah ya. Cikgu tunjuk. Jadi kamu tengok, kalau kita tengok daripada atas, so yang terbentuk yang sama dengan macam yang di atas ni lah, yang di atas ni. So itu yang image dia yang terbentuk di bawah ni. Ya. Okey, ikut je bentuk begitu. Panjangkan. So inilah yang terhasil ya. Ni 3 cm, dia ikut 3 cm. Ni 3 cm. 3 cm. So image dia pun dia 3 cm juga ya. So, sama juga dengan yang ini. So kalau panjang dia dari sini berapa tadi? 5 cm di sini Tengok AB 5 cm. So jadi yang selebihnya tu yang di sini, selebihnya tu ialah akan terhasil lah 2 cm di sini ya. 2 cm. So itulah dia tulis di sini 2 cm. So panjang dia 6 cm. Kalau kamu tengok di sini, ni 6 cm panjang dia. So dia tulis image dia ialah 6 cm juga. Ya, dia ada dua bahagian ya. So sini kawasan yang condong tadi tu ya. Di sini. So seterusnya soalan B. Kalau dilihat dari arah X, tengok arah X, mana X? Sini. Dari tepi sini kita tengok daripada sini lah. So bila kita lihat di sini, ni. Kita tengok daripada sini. Tengok daripada sini. So apa yang terbentuk yang di belakang ni lah ya. So ikut dia punya ukuran juga. Ni 4 cm tinggi dia. So sini 4 cm tinggi dia ni ya. Dia bahagi dua lah. 4 cm ya. So tengok daripada sini, panjang dia berapa. Lepas tu sini 2 cm. Ni tengok sini 2 cm. So maknanya yang di bawah ni pun 2 cm. Sebab panjang dari atas ke bawah ialah 4 cm ya. Dari atas ke bawah ialah 4 cm ya. Boleh tengok sini. So jadi yang inilah yang akan terhasil. So jadi yang penting juga dia kena tulis dia punya huruf yang ni ya. G/F ni. Kita tengok dari sini. Kalau kamu tengok dari sini, so apa yang kamu tengok dahulu? Kalau daripada sini yang atas ni G dengan F, kamu kena tulis G dahulu, kemudian baru tulis F. Tengok sini. G dahulu, lepas tu F. Sebab kamu tengok huruf yang mana kamu tengok dahulu. G, so kemudian F. Kemudian F. Sama juga dengan ini. H kamu tengok dahulu, kemudian huruf E. Tengok sini. H dahulu, tulis H dahulu, kemudian E. Lepas tu yang di tengah-tengah. Tengok yang di tengah-tengah ni. Apa yang kamu tengok di sini? Sini J. Tapi di belakang tiada huruf. So tulis satu huruf sahajalah. Ni jawapan dia ialah J sahaja. Okey, kemudian yang I ni. Tengok I. So di sini I. So apa yang kamu tengok di belakang dari sini tidak ada huruf. So ada I sahaja. So itulah dia tulis di sini I sahaja ya. Tulis jawapan dia ni. Okey, kemudian tengok yang di paling bawah sekali. Kalau kamu tengok paling bawah sekali di sini ialah kamu tengok huruf B dahulu. Huruf B. Kemudian barulah kamu tengok huruf A. So yang kamu tulis dahulu ialah huruf B. So B dahulu /A. Samalah juga dengan yang ini.
Kamu akan tengok C dahulu. Tengok C dahulu, tengok C dahulu, kemudian baru kamu tengok huruf D di belakang di sini. So jadi barulah dia jawapan dia. Kamu tulis C kemudian D. Ukuran itu kamu tengoklah berapa panjang dia semua. Kamu akan dapatlah. Okey, sama juga yang ini. Kita tengok daripada arah Y. Dari arah Y ya. Dari arah Y, tengok sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. So inilah dari arah Y sini. So, kita tengok dari arah Y. So jadi ni. So jadi bentuk dia dalam bentuk beginilah. Ni. So jadi sama juga kamu tengok huruf apa yang pertama ialah yang atas sekali. Tengok yang atas ni. F dia ke belakang E. So jadi kamu kena tulis F dahulu kemudian E. Gitu. So buat yang ini lagi. So ini panjang dia. Tengok ni panjang dia di belakang ni kamu tengok 3. So sini 3 lah, 3 cm. So dia tulis 3 cm. Apa yang kamu tengok dahulu ialah G. Ni. Mana? Ni. Huruf G. Lepas tu baru huruf H. So G dahulu kemudian H. Okey, seterusnya. Mana lagi? Huruf A. Begitulah juga yang seterusnya. Tengok ukuran dia berapa. So sini 5 cm. Panjang dia 5 cm. So, jadi 5 cm. Yang ini tinggi dia 2 cm. Ni. Okey, 2 cm. So dapatlah di sini bentuk. Inilah bentuk-bentuk unjuran ortogon ya. Ini bentuk-bentuk unjuran ortogon. Dilihat daripada berapa sudut tadi kan. Mengufuk, mencancang. Lepas tu ada mencancang. Ikut arah lah. Di mana dia tengok ada 3. Yang pertama dari atas. Lepas tu dari tepi sini. Kemudian dari depan sini. Kan? Kita tengok. Okey, seterusnya. Bila kamu tengok di sini arah pandangan bentuk ni ya. Okey. Contoh 5. Kalau kamu tengok di sini, raja di sebelah menunjukkan pepejal geometri segitiga berbentuk kon ya. Bentuk kon di sini. Okey. Pandangan daripada atas, kalau kamu tengok sini pandangan dari atas, so apa yang terbentuk ialah bulatan yang di sini ni. Ini so terbentuk. So inilah dia punya unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon. So bila kamu tengok sini, inilah yang terhasil unjuran ortogon tadi. Kamu tengok dari atas. So inilah yang terbentuk. So tengok huruf dia, huruf A, B. So di tengah-tengah ni letak titik sahaja, letak huruf C. So di atas sini C kan. So di kawasan tengah-tengah dia tu. So panjang dia 4 cm. Sebab dia ada tulis dah di sini ya. Sini tengok baca soalan dari sini. Tingginya 6 cuma dia punya diameter ialah 4 cm. Okay. Begitu juga untuk tengok daripada tepi. Tengok daripada tepi dia akan jadi bentuk segitiga lah. Bentuk segitiga ya. Okay, bentuk segitiga. So inilah kita punya unjuran ortogon ya. So tingginya ialah 6 cm. Tengok titik dia huruf C, kemudian di sini huruf A ya, huruf B. Itulah yang terhasil unjuran ortogon. Bentuk segitiga. Okey, harap ini dapat kamu faham lah ya. Senang saja. Okey, ini uji. So nanti cikgu suruh kamu buat uji diri 2 lah ya. Okey. Senang. Okey. Uji diri 3. So kita tengok macam mana bentuk dia. Ini sama juga ya. Sama juga. Sama. Kamu boleh tengok di sini bentuk dia begini. So sama juga. So jadi nanti cikgu mau kamu buat sendiri dululah ya. Ini pun sama, senang. Uji diri 3. Kamu tengok di sini, ulang balik video cikgu, kamu akan faham macam mana kena tulis macam ni ya. Nanti cikgu gambar dan send dengan kamu ya. So ini uji diri 3, kamu boleh buat ikut arah di mana kamu tengok pandangan dia tu ya. Rasa kamu sudah cukup
untuk penerangan ini, dan kamu boleh lukis sendiri ya. Kamu cuba lukis sendiri macam mana unjuran ortogon dia itu ya. Senang je nih lukisan ya, melukis. Dan ini next nanti juga akan tunjuk inilah. Ini next minggu depan lah ya. Pelan dan doakan. Okey, ini sahaja untuk hari ini. So, selamat buat latihan lah ya.